Tuan-tuan kita ni iktikaf sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawatul iktikaf fi surat Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Imam, Bilal, Tuan Siap, Tuan Pengurusi serta jawatan kuasa. Pertamanya alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita menghampiri Ramadan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita dengan Ramadan kali ini. Ya. Sebulan ni macam-macam boleh jadi kan? Macam-macam perkara boleh berlaku. Tetapi mudah-mudahan Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan. InsyaAllah malam ni kita sambung balik, sambung semula bacaan kitab dalam bab pemurah. Bab pemurah. Kita dah baca dulu macam mana galakan untuk kita ni sebagai orang yang beriman. Amalan yang sangat dituntut, yang sangat besar. Agama ialah sedekah. Nak sedekah ni pula kenalah ada jiwa pemurah. Kalau tak ada jiwa pemurah tak boleh sedekah. Lawan pemurah apa dia? Bakhil, kedekut. Kan? Jadi kalau jiwa kita jiwa bakhil, kedekut, memang tak ada dah kita nak bersedekah. Sebab tu dalam agama ni, Islam ni dia sangat menuntut kita bersedekah. Latih diri ini menjadi orang yang pemurah. Dan sedekah ni antara amalan yang sangat dituntut. Walaupun sedekah ni dalam kategori sunat. Sedekah ni sunat bagi. Tetapi dia adalah amalan yang sangat dituntut. Dan ada kala sedekah ini menjadi wajib. Ada kalanya mengikut situasi. Walaupun dia sedekah, tapi mesti diberi. Kalau tak beri berdosa. Contoh apabila kita melihat seseorang yang dalam kesusahan yang teramat, tak dibantu boleh jadi akan menggugat kehidupan dia. Boleh jadi dia akan kelaparan yang teramat. Maka kita kena bantu. Itu dalam keadaan. Okey. Baik. Kita dah baca banyak kali dahulu bahawa bagaimana Islam ni menyuruh kita ni letakkan amalan bersedekah ini sebagai satu yang menjadi amalan membersihkan diri. Bila kita bersedekah, insya-Allah amalan ini mendatangkan pahala dan dalam masa yang sama dia menghilangkan dosa. Baik, kita sambung malam ni. Antara contoh yang baik untuk menjelaskan betapa besarnya pemberian sedekah untuk mendapat keampunan Allah. Tadi kita sebut sedekah ni, bila kita sedekah dapat pahala, masa yang sama Allah hapuskan dosa. Maka disebut sini bahawa antara contoh kenapa sedekah ini disuruh buat dan juga tanda dia bila sedekah Allah berikan keampunan. Maknanya keampunan daripada dosa lah, dosa-dosa yang kita dah pernah buat. Sebagaimana wahyu Allah kepada Nabi Yahya alaihissalam, supaya baginda mengajar umatnya
Ya. Nabi Yahya. Ya. Nabi Yahya ni ialah sepupu pada Nabi Isa AS. Ya. Hidup sezaman. Nabi Yahya dengan Nabi Isa ni hidup sezaman. Bagaimana Allah perintah Nabi Yahya ni, dia tak berapa banyak kisah dia. Tak seperti Nabi Isa AS. Kan? Tetapi dia juga adalah Rasul yang Allah sebut dalam Al-Quran. Namanya disebut dalam Al-Quran. Jadi termasuk dalam 25 Rasul yang kita wajib beriman kepadanya. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW, ya, hadis Qudsi, ya, tentang bagaimana cerita tentang Allah wahyukan kepada Nabi Yahya alaihissalam supaya bersedekah. Apa kata Allah? Wa'murukum bis-sadaqah. Wa masalu zalika kamasali rajulin as-sarahu al-aduwu fa'awsaku yadahu ila unuki wa qarrabuhu liyadribu unuqah faja'ala yaqulu hal lakum ufdi nafsi minkum wa ja'ala yu'til qalil wal kasir hatta fada nafsah. Rawahu al-Hakim. Ya, bagaimana Nabi Yahya Allah wahyukan kepadanya untuk bersedekah. Dia kata, Allah berkata, aku perintahkan kalian supaya bersedekah. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan umat dia untuk bersedekah, Allah kata. Kenapa Allah kata suruh bersedekah? Umpama orang bersedekah ni, kita ni kalau bersedekah, ia umpama yang telah ditawan oleh musuh. Ya, kita ni kena tangkap dengan musuh kita dan tangan kita diikat leher. Ya, lalu diseret untuk dipenggal lehernya. Ya, kita ditawan musuh, jadi musuh kita tangkap, ikat kita dan nak penggal leher kita. Ya, umpama begitu. Sedekah ni umpama kita dalam situasi begitu. Kita ni, di hidup kita ni, situasi kita begitulah umpamanya. Ya, jadi sedekah ni tadi membantu. Hidup kita ni umpama ni, kita ni beri masa je. Sebab penggal leher tu umpamanya kita ni dalam kebinasaan. Maknanya dah mungkin kita ni dah berada hampir dengan jurang neraka. Kalau ikut amalan kita ni, kalau ikut amalan kita, hidup kita sepanjang hidup ni, kita ni mungkin berada di jurang dah. Dah di apa? Di bibir dah. Dekat sangat dah nak masuk ke neraka tu. Jadi umpama begitu, kita ni dalam situasi yang sangat genting. Jadi nak gambarkan keadaan itu, kita tak dapat gambar keadaan macam tu. Jadi Allah gambarkan umpama kita ni sedang ditangkap oleh musuh, kita diikat, tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak lari, tak boleh nak ke mana-mana, dan sekarang tinggal nak dihukum saja. Tetapi ketika itu kita pun bertanya, kita pun cuba membuat tawaran. Apa tawaran ni? Kita kata, boleh tak kalau saya nak tebus diri saya ni supaya saya tidak dipenggal leher tadi? Boleh tak kalau saya buat sesuatu, ya, supaya saya tak kena kebinasaan ini tadi? Lalu orang itu, ya, orang kita ni, lalu kita ini pun menebus, memberikan sedikit demi sedikit, sehingga banyak dan akhirnya berjaya menebus dirinya. Jadi kita ni, cara kita nak lepaskan tadi macam mana? Kita pun bagilah sikit. Kita keluarkan apa yang kita ada. Kita kata dekat rumah saya ada ni, ada dalam bilik tu ada, ambil lah, pergi ambil. Tak lepas lagi, kita pun sebut dekat sana, dekat sini saya ada simpanan lagi, ambil lah. Tak lepas lagi, kita sebut lagi. Akhirnya kita berjaya melepaskan diri. Itu umpama sedekah. Ya, umpamanya kita ni, dalam keadaan kita ni, kalau hidup kita ni, ya, kalau ikut amal kita ni tak cukup, tak lepas, ya, untuk ke syurga. Tapi kita nakkan syurga. Jadi bagaimana kita dapatkan syurga? Maka disuruh kita bersedekah. Bagi sikit, bagi lagi, bagi berulang-ulang kali. Mudah-mudahan dengan cara kita beri berulang-ulang kali itu dapat membantu kita. Itu dia, ya, itu satu contoh. Terdapat berbagai jenis sedekah yang kita boleh keluarkan. Ya, sedekah ni macam-macam. Ya, dalam Al-Quran Allah sebut sedekah
tapi maknanya zakat. Ya. Ada ayat memang clear zakat. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Tapi dalam ayat-ayat tertentu Allah sebut sedekah, tapi maknanya zakat. Sebab zakat ini juga disebut sedekah. Cuma kategori sedekah yang wajib. Ya, itu. Macam-macam sedekah. Zakat, kita infak, kita wakaf, itu semua sedekah. Kita beri wakaf. Kita wakafkan apa kita ada tanah, ada apa, ada rumah, ada apa kita bagi sebagai wakaf. Itu juga adalah sedekah. Selagi mana digunakan untuk kebaikan. Ya, selagi mana apa yang kita wakafkan itu digunakan untuk maslahah kebaikan umum, maka dapat pahala. Maka kita dikira sedekah. Ya. Semua itu sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ya. Kita bagi sedekah, orang lain dapat manfaat. Nampak manfaat ke orang, tapi masa yang sama sebenarnya manfaat itu kembali kepada kita. Kita bagi sedekah, kita kata saya ada 1,000, saya bagi 1,000, habislah duit saya. Nampak seperti habis. Tetapi dari segi, di sisi Allah, sedekah tadi tak habis. Sedekah itu akan kembali kepada kita. Ya. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW pernah menganjurkan, hafsinu amwalakum bizzakah, wadawaw mardakum bisadaqah, wastaqbalu amwajal bala'i biddu'ai wa tadarru'. Rawahu Abu Dawud. Jagalah harta kekayaan kalian dengan zakat. Kita ada harta kita ini boleh dibersihkan, boleh dijadikan sebagai harta yang Allah redha, yang Allah berkat dengan cara apa? Kita keluarkan zakat. Kita ada duit banyak, tapi kita tak nak keluar zakat, maka harta kita ini bukanlah harta yang dipelihara dengan cara perkataan. Ya, duit banyak tak nak keluar zakat, maka tak jadi. Maka Nabi kata, harta kita ingat apa boleh guna, tapi jaga dia dengan zakat. Obatilah saudara-saudara kalian yang sakit dengan sedekah. Ya, sakit ni maknanya orang yang dalam keadaan tidak berkemampuan. Maka berilah cara dengan apa? Beri sedekah. Sebab bila kita beri sedekah tu, dia membantu kehidupan dia. Dan sambutlah musibah dengan doa serta tadarruk. Kalau kita kena musibah, kena bala bencana, kena kemudaratan, maka sambutlah dia, terimalah dia dengan doa, Nabi kata. Dan juga tadarruk, iaitu apa tadarruk ni? Kita menghadapkan, menyerahkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditulis lagi ataupun disambung lagi, dikatakan bahawa tidak ada pukulan yang paling berat terhadap syaitan. Syaitan ni dia musuh kita dan dia akan buat macam-macam cara. Tapi syaitan akan tergugat, ataupun syaitan ni dia akan dia akan terkesan dengan satu perbuatan kita. Bila kita buat ini, syaitan akan rasa kalah, dia akan rasa kecewa, dia akan rasa dia akan rasa kelemahan dia telah diketahui oleh kita. Apa dia? Tidak ada yang paling mudah untuk menjauhkan hasutannya kecuali dengan bersedekah dan zakat. Rupanya sedekah ni, bila kita beri sedekah, syaitan telah kita berjaya kalahkan. Orang yang nak beri sedekah ni maknanya dia telah berjaya mengalahkan syaitan. Kenapa? Kerana syaitan ni dia berusaha melunakkan jiwa seseorang untuk menghalangnya melakukan sedekah. Syaitan ni dia akan cuba selaya payah. Dia akan buat macam mana cara pun kita takkan bagi sedekah. Sebab tu kita berat nak bagi sedekah. Kan? Kita kadang-kadang kita rasa berat nak bagi, payah betul. Ataupun kita rasa tak naklah bagi. Sentiasa tak bagi je. Sebab apa? Sebab syaitan ni dia memang cuba sedaya upaya supaya kita tak bagi. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan yang Allah kata, syaitan ini dia akan sebut-sebut. Dia akan sentiasa bisik-bisik. Dia akan sentiasa
bagi tahu kita ni dengan cara menakut-nakutkan kita. Syaitan ni akan sentiasa cuba menakut-nakutkan kita dengan apa? Dengan al-faq. Maknanya kalau kamu bagi sedekah nanti jatuh miskin. Kalau kita bagi sedekah nanti syaitan kata kita akan kurang harta. Bagi habislah harta. Nak bagi semua ni habislah. Kan? Ni dia akan cuba hasut kita dengan menakut-nakutkan kita. Kalau kita bagi sedekah, kita akan kurang. Dan juga kita boleh jadi kepapaan. Ya? Dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji. Syaitan ni, bila kita ada niat nak bagi sedekah, dia akan takut-takutkan kita supaya kita tak keluar sedekah. Masa yang sama, dia akan usaha kita supaya buat benda yang buruk. Apa dia benda buruk? Kedekut. Kita niat nak keluar dah, tapi syaitan akan kacau. Akhirnya kita akan dihasut jadi kedekut. Bakhil. Sedang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurnianya. Dan ingatlah, Allah Maha luas limpah rahmatnya, lagi sentiasa meliputi pengetahuan. Jadi itu kerja syaitan. Tetapi Allah kata, Allah ni janjikan bagi orang yang bersedekah, Allah janjikan keampunan. Ya, siapa yang dapat lawan syaitan tadi yang tak bagi sedekah, kita bagi juga, maka Allah janjikan keampunan. Dan satu Nabi sebut, kenapa kita ni payah nak bersedekah? Ya, kenapa kita kadang-kadang kita nak sedekah tapi nak bagi satu amount, tiba-tiba jadi kurang. Bagi juga tapi jadi kurang. Mula niat nak bagi 100. Mula-mula rasa, tapi bila sampai masa RM5 je bagi. Kenapa jadi macam tu? Ya, contoh, sebab Nabi kata la yukhiju rajulun syai'an minas sadaqah hatta yafuka anha lihayyi sab'ina syaitana kulluhum yanha anha. Rupanya syaitan ni, tadi kita sebut syaitan ni dia usaha nak elak kita sedekah. Punya berianya dia ni nak halang kita bersedekah. Nabi kata bila kita ni nak keluarkan sedekah je, kita niat nak bagi sedekah, 70 ekor syaitan datang kat kita. Sab'ina syaitan. 70 ekor datang. Semuanya halang kita. Semua ni cuba kita ni jangan sampai bagi sedekah. Bukan seekor syaitan datang. Ya, bukan seekor. Kita sembahyang tadi seekor je. Kan? Kita kata takbir dia Allahu Akbar, seekor je datang. Itu pun dah habis dah kita. Macam-macam dah lupa. Sebaik ikut imam. Kan? Kalau tak ikut imam tadi macam-macam lupa. Seekor. Tapi ni 70. 70 syaitan akan datang. Bila nak bagi sedekah, dia Nabi kata 70 datang. Kerumun kita ni. Kita kan kalau duduk sini kan, ni duduk sini, duduk tengah, tiba datang orang ramai kawan kita datang kerumun kita, cakap macam-macam kat kita. Apa rasa? Yelah kita katakan, saya tak buat dah. Kan? Orang cakap macam-macam. Ni macam itulah syaitan. Nabi kata, ya. Seseorang itu tidak akan mengeluarkan sedekah sebelum dia melepaskan dirinya dari gangguan 70 syaitan yang semuanya berusaha mencegah. Maknanya kalau kita tadi nak bagi sedekah, kemudian kita bagi sedekah, maknanya hebat kita ni. 70 ekor syaitan tadi semua kalah. Ya. Cuba buat lepas ni. Ya. Lepas ni patutnya ni malam ni keluar tabung, lalu kat semua orang. Kan? Nak test dapat tak lawan dengan 70 syaitan tadi. Ya, kalau kita boleh bagi, maknanya kita dah berjaya menumpaskan gangguan syaitan tadi, ya. Baik, ketika manusia ni, kita ni, kalau kita ni biasa membahagikan hasil kita, biasanya akan berlaku antara mereka yang tidak berpuas hati. Kita ni biasa, kan? Kadang-kadang bab faraid kita ni bergaduh. Berapa ramai orang adik-beradik tak bertegur. Berapa ramai adik-beradik bergaduh. Berapa ramai adik-beradik tak nak dah pergi mengunjung dah adik-beradik. Sebab apa? Sebab tak puas hati dengan harta dia. Harta tinggalan orang tua. Ini adalah ragam kita ni, biasa. Ya. Bila kita diberikan, diagihkan bahagian, akan ada rasa tak puas hati. Akan ada. Sebab itu, nak atasi ni, Islam dia letakkan ada bab faraid.
Sebab tu ada bab faraid. Faraid tu adalah fardu, mesti ikut. Dia bukan option. Faraid ni bukan option lah. Saya nak pilih faraid lah. Ataupun saya tak nak pilih faraid, saya bagi. Tak ada. Faraid ni adalah fardu, wajib. Mesti ikut. Ikut dulu, kalau lepas tu dah dapat bahagian, nak bagi kat lain-lain, itu tak ada masalah. Kita dah tahu bahagian kita. Ya. Lepas tu faraid ni ada dalam bab fiqh. Ya. Dalam bab fiqh tu ada satu panduan tentang faraid. Sebab apa? Sebab nak elak ni lah. Nak elak daripada bergaduh, tak puas hati sebagainya. Ya. Tu dia. Bersifat mementingkan diri termasuk menggunakan untuk makan, minum sebagainya, tapi mengenai bahagian yang perlu disediakan untuk sedekah tak dipikirkan. Kadang-kadang kita ni dalam kehidupan kita ni biasa kita ni tuan-tuan. Kita ni biasa. Kita ada income. Masing-masing semua ada income, ada pencen, ada sebagainya. Ada tak dalam kita menyusun ataupun mengatur hasil kita ni, kita ada letakkan bahagian untuk sedekah? Ada tak? Saya dapat bulan ni 3,000. Saya nak letak 300 untuk sedekah. 300 saya nak bagi ni sedekah. Ada tak kita buat macam tu? Kan? Kita tak terfikir pun tentang tu. Sebab apa? Kita dah letakkan tagging ni bahagian-bahagian lain. Saya ada seorang kawan, seorang ustaz lah, ya. Ustaz ni masa saya mengajar di Serting tu, ustaz ni dia mula mengajar di Sarawak, lepas tu transfer balik mengajar sama kat Serting. Ustaz ni dia kerja seorang ni, orang rumah tak kerja. Orang rumah dia suri rumah. Dia kerja seorang, anak ramai. Tapi hebatnya dia, setiap bulan dia akan letakkan, asingkan 20% daripada gaji dia. Dia akan letakkan 20% untuk beri kat orang, 20% untuk sedekah setiap bulan. Ya, ustaz ni, saya pun macam respect lah, memang hebat, ya. Kerja seorang je, bukan banyak mana pun gaji, kan? Kos kita ni besar, tapi dia setiap bulan dia akan letakkan 20% untuk sedekah. Itu pun dia kata sebab dia dah memang kebiasaan. Dia ceritalah macam mana dia buat dari segi pengurusan keuangan ni. Dia kata, ya, itu pun setiap bulan akan ada orang tambahan datang. Katalah dia punya gaji 5,000. 5,000, 20%, 1,000 dia akan bagi untuk sedekah. Dia kata dia akan letakkan 1,000 ni untuk sedekah. Biasanya dia dah bagi, akan ada lagi orang datang minta dengan dia. Padahal ada asin 1,000. Kan? Dia kata. Tapi dia kata, saya ni cuba nak disiplinkan diri, cuba nak jadikan ni amalan yang istiqamah. Jadi bila yang lain datang kemudian, kita pun ada kemampuan, dia kata. Biasa dia kata minta maaf, tunggulah bulan depan pula. Sebab apa? Agihan tu dah habis. Bukan YB pun dia ni. Kan? Orang biasa. Tapi tu hebat. Dia boleh buat macam tu. Tapi bila kita tengok, baik kehidupan dia. Hidup dia nampak baik, dalam keadaan sentiasa, tak nampak ada stres. Anak-anak dia jaya. Saya dekat sana dulu, saya buka satu kelas di sekolah. Di sekolah saya tu, saya buat satu kelas tahfiz. Ya. Dekat sekolah tu saya buat kelas tahfiz dengan bantuan Jabatan Agama. Jabatan Agama bagi setiap tahun dalam 4 ke 5,000 setiap tahun, dan kita upah guru untuk ajar tahfiz. Biasanya 1 jam sehari. Setiap hari ada kelas tahfiz. Anak dia masuk. Anak dia ni antara yang cepat dapat. Cepat dapat. Sekolah rendah tu. Ya, bukan pondok. Buka satu kelas di sekolah tu dalam 1 jam. Budak sekolah macam biasa. Tengah hari sebelum balik dia akan duduk dalam kelas. Tapi budak ni yang kita pilih. Bukan semua budak boleh. Satu kelas saja. Ya, budak situ ada dalam hampir 300. Yang kita ambil 30 orang. Yang kita test, kita tengok kemampuan dia, ya, dia boleh buat, kita ambil. Tu. Jadi begitu, nampak bagaimana dengan cara begitu Allah mudahkan dia urusan yang lain. Kita fikir kalau dia ada 5,000, dia bagi 1,000, habislah duit dia 1,000. Tinggal 4 sikitnya.
Tak, bukan begitu. Ya. Orang yang bersedekah ni Allah janjikan dia akan dapat. Dia akan dapat bayaran balik. Allah akan jadikan untuk dia. Boleh jadi baki dia 4,000. Boleh jadi kita nampak dari segi fizikal tinggal 4,000 je. Tetapi Allah berikan kelebihan, ya. Allah redha dengan dia. 4,000 tu umpama orang yang biasa belanja mungkin jadi 10,000. Nilai duit tu kecil, tapi perbelanjaan dia begitu. Boleh saja Allah buat. Ya, Allah boleh buat begitu. Itu dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahawa pada satu hari, ini kisah Nabi SAW, bagaimana Nabi ni sangat pemurah. Beberapa orang sahabat potong seekor kambing, sembelih kambing. Kemudian sahabat-sahabat ni bahagikan kambing ni pada orang ni, bagi sikit, bagi sikit, bagi sikit, bagi sikit. Sahabat sembelih kambing, dia tak makan seorang. Dia makan untuk keluarga dia je. Dia bagi orang lain, bagi jiran sebagainya. Ya, Aisyah ada bagian dia, bagi-bagi. Kemudian Nabi tanya kepada Aisyah, bahagian yang ada baki lagi tak? Ada lagi tak bahagian yang masih tinggal? Aisyah kata dah bagi semua dah, tinggal peha satu. Semua dah bagi dah, semua bahagian dah bagi, tinggal satu peha je. Nabi kata, semua ada lagi, yang tak ada tinggal peha je. Semua dah bagi tu Nabi kata ada lagi, yang tak ada peha. Apa maksud dia? Nak tunjuk bahawa yang kita bagi nampak habis, tapi di sisi Allah kita ada. Kita bagi nampak macam habis, tapi di sisi Allah, Allah beri simpan untuk kita tu. Yang kita tak bagi ni Allah tak simpan untuk kita. Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nahl, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kamu ada tu habis. Yang kamu ada pada kamu guna untuk kamu je, tak bagi ke orang, itu habis. Tapi apa yang kamu bagi ke orang, ya, di sisi Allah ada, kekal. Macam Ustaz tadi lah, nampak dia bagi 1,000 habis, dunia nampak habis, tapi di sisi Allah 1,000 yang dia bagi tadi kekal untuk dia. Setiap bulan dia bagi berapa banyak dah dia ada. Ya. Baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan sebuah hadis qudsi. Ya. Kata Allah apa? Ya ibna Adam, ufrik min kanzik wa indala harqa wala gharqa wala sarqa ufikahu ahwaja ma takunu ilai. Rawahu al-Baihaqi. Allah kata, wahai anak Adam, habiskanlah timunan harta kamu. Kamu ada harta ni, habiskan. Habis tu maksud apa? Sedekah. Ya. Allah kata, kamu ada simpanan apa semua? Habiskan, sedekah. Berani tak berani je. Kan? Kita berani tak berani je. Sebab apa Allah kata? Apa ada padaku, maknanya kalau kita bagi sedekah tadi, akan ada pada Allah, dia tak akan terbakar, tak akan habis, tak akan hangus. Tidak akan terbenam dan tidak akan diberi. Akan aku cukupi keperluan yang paling dikehendaki. Ya, maknanya Allah kata, kalau kamu beri, dia umpama kita beri sedekah ni, umpama kita meminjamkan kepada Allah. Kita beri pinjam pada Allah, dia umpama begitu. Bila beri pinjam pada Allah, garanti Allah akan bayar balik. Ya, kita bagi pinjam ke orang, belum tentu orang bayar. Kan? Berapa ramai kita bagi pinjam, lupa macam tu je. Bukan sekadar dia lupa, kita pun lupa dah. Kan? Tak ingat kita bagi kat siapa-siapa. Ya? Tapi kalau kita bagi ke Allah, garanti Allah bayar balik. Itu maksud dia. Perumpamaan orang yang memberi sedekah ni, ia seumpama dia meminjamkan kepada Allah. Dan Allah akan bayar kemudian nanti. Sebab tu Allah kata, kalau kamu ada, kamu bagi. Sebab dia tak akan hangus. Bila kita sedekah, dia tak akan hangus apa yang kita sedekah. Semuanya Allah akan ganti balik. Ada orang berfikir bahawa dengan bersedekah akan mengurangkan kekayaan dia. Dan dia mungkin akan dapat kesusahan. Bahkan ada kala orang yang menyangka bahawa dengan bersedekah, hilanglah ketenangan dan kebahagiaan dia habis. Duit ada, kemudian kena bagi ke orang, hilang. Dia tak bahagia. Orang yang berfikir seperti itu sebenarnya, ia merupakan bisikan syaitan. Syaitan yang bisik. Tadi kita baca ayat tadi kan. Ya, syaitan ni dia akan sentiasa menghasut kita dengan kita akan jadi miskin, jadi papa dengan sebab kita sedekah. Ya. Orang yang berfikir seperti itu sebenarnya ia merupakan bisikan syaitan terhadap orang yang dijadikan supaya orang itu jadi bakhil.
Pada hakikatnya sedekah adalah salah satu jalan bagi seorang untuk mencapai kesejahteraan. Ya. Sebenarnya bila kita bersedekah, sedekah inilah mendatangkan kebahagiaan, ketenangan dan juga kesejahteraan dalam hidup. Orang yang menjadikan tangannya sebagai jalan pemberian, orang yang menjadikan tangan maknanya beri ke orang. Kita ada, kita bagi. Guna tangan lah. Mana ada kita bagi dengan mulut, dengan kaki kan? Kita bagi dengan tangan. Orang yang jadikan Allah jadikan tangan ni, dan kita guna tangan ni untuk memberi pada orang, maka Allah akan beri pertolongan kepadanya dan dia akan sentiasa memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun uqsimu alaihin. 3 benda yang bersumpah, ya. 3 benda yang Nabi bersumpah. Ma naqasa malu abdin min sadaqah. Ya. Wala zulima abdun muzlimatun sabara alaiha illa zadahullahu biha izza. Wala fataha abdun mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqri. Rawahu Ibnu Majah. Nabi kata, aku bersumpah dengan benda, 3 benda ni, aku bersumpah betul-betul akan berjadi. Ya, mana kalau Nabi bersumpah tu kuat tu. Kalau kita bersumpah banyak bohong lagi. Kan? Kita sumpah termerang aja. Tapi kalau Nabi sumpah, benda tu benar-benar Nabi nak tunjuk sangat penting. Nabi kata ada 3 benda ni aku bersumpah dengan dia betul-betul. Apa dia? Sedekah seseorang, siapa yang bersedekah, dia tidak akan kurang harta dia. Allah tak akan kurangkan harta dia, kekayaan dia. Siapa yang bagi sedekah, Allah tak akan jadikan dia jadi kurang harta dia. Ya, itu. Pertama. Yang kedua, orang hamba Allah yang bersabar menghadapi kezaliman. Ada orang menindas dia, ada orang zalim kat dia, orang aniaya dia, orang buat macam-macam perkara buruk kat dia, dan dia bersabar. Dia bersabar dengan kejahatan yang dibuat oleh orang lain. Pasti Allah akan letakkan kemuliaan pada diri dia. Allah akan angkat kemuliaan. Kita tengok contoh imam-imam kita yang besar-besar lah, yang hebat-hebat. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Kan? Imam Ahmad bin Hanbal ni dulu, ya, ditangkap, dipenjara, kena sebat lagi. Dia kena sebat, bercala bercala belakang dia. Ya, ditangkap oleh pemerintah sebab dia tak bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah, maka dia ditangkap, dia masuk penjara, kemudian kena sebat. Imam An-Nawawi, ya, tidak bersetuju dengan arahan pemerintah, dengan kajian-kajian beri arahan, dia kata tak betul, salah, tidak boleh dipakai arahan itu, maka khalifah zaman itu buang dia. Buang negara. Halau dia daripada negara. Contoh. Kena zalim sebab berkata betul. Kalau kita kata habis dia, dah kena kena penjara, kena apa ni, habis dah. Tapi tidak. Disebabkan mereka ni bersabar, Allah muliakan mereka. Sampai sekarang ni kitab-kitab mereka, apa yang mereka ajar, orang ikut. Ya, berapa ramai orang yang mengikut apa yang mereka ajarkan dulu. Mereka tulis, penulisan mereka dibaca sampai hari ini. Beratus-ratus tahun. Bukan baru 2 tahun, 3 tahun. Beratus-ratus tahun dahulu. Masih dibaca sampai hari ini. Sebab apa? Nabi kata, siapa yang kena zalim, dia aniaya, kena buat orang macam-macam, tapi dia sabar, Allah akan angkat kemuliaan pada diri dia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang suka minta-minta. Ya, orang yang suka asyik minta dengan orang aja. Ni muka tak malu ni, kan? Jadi minta, dah ada je, asyik nak yang orang punya je, minta. Kerja malas. Kerja dia minta dengan orang je. Contoh, Nabi kata, orang yang sentiasa meminta-minta kepada orang lain, Allah akan bukakan pintu kemelekatan pada diri dia. Nampak macam dia minta-minta, dia dapat 100, dapat 200, sentiasa dapat je ke dia. Nampak dia ada, tapi Nabi kata Allah akan bukakan pintu kemelaratan untuk diri dia. Tak elok. Ya, 2 benda yang menjadi yang baik, yang Allah angkat kedudukan, dan 1 Nabi bersumpah kalau kita buat benda tu buruk, dia akan jadi buruk pada kita.
Ya. Yang pertama, siapa yang bersedekah, Allah tidak akan kurangkan kekayaan dia. Yang kedua, orang yang sabar dengan kezaliman, dengan penganiayaan, Allah akan angkat kemuliaan. Dan yang ketiga, orang yang hanya suka meminta-minta saja pada orang, maka Allah akan jadikan dia melarat. Itu dia, ya, sumpah Nabi, supaya kita berhati-hati dan juga supaya kita jadikan itu sebagai apa, pedoman untuk kita. Insya-Allah kita boleh buat dengan lebih baik, insya-Allah. Ya, wallahu a'lam. Cukuplah untuk malam ni sekadarnya untuk kita sama-sama renungkan, dan juga hayati dan juga lihat. Boleh jadi semua ni, benda yang kita dah ada dalam kehidupan kita, cuma mungkin kita berat dengan tak berat je, kita bersungguh dengan tak bersungguh je nak buat, semua ni memang dah ada kebiasaan kita, sekadar itulah untuk malam ni. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi haus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.